Yes kan. Tak nak. لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan setengah mengucap takbir al-intiqalat. Takbir ila lafaz Allahu Akbar, itu takbir. Intiqalat maknanya berpindah, ya, dari satu rukun ke satu rukun. Di takbir ada dua jenis dalam sembahyang. Satu dipanggil takbiratul ihram, satu lagi takbir intiqalat. Takbiratul ihram itu hukum dia wajib rukun. Kalau tak, maka batal sembahyang, tak sah. Adapun takbir intiqalat, hukum dia adalah sunat hay'ah qauliyah. Maknanya kalau tak baca pun sembahyang tu sah. Ya, dia turun rukuk senyap, ya, tidal senyap, dan pisah sembahyang. Nah, itu takbir intiqalat. Yang lima, ya, takbir intiqalat. Yang lima takbir rukuk dan takbir turun kepada sujud, takbir bangkit daripadanya sujud, dan takbir sujud yang kedua, dan takbir bangkit kepada qiyam. Lima itu. Kecuali 6 di rakaat yang kedua. Rakaat kedua, lepas sujud dia takbir, duduk tahiyat awal. 5. Lepas tahiyat awal bangun 6. Situ. Kalau tidak, yang lain 5 je lah. Dan kesembilannya, sunat mengangkatkan kedua tangan seperti takbiratul ihram tatkala hendak rokok, dan tatkala bangkit daripada rokok kepada iktidar. Permulaan angkat keduanya bersama dengan angkat kepala. Yang kesembilan, sunat mengangkat tangan. Dia jenis perbuatan dipanggil fi'liyah. Kalau jenis ucapan dipanggil qauli atau qauliyah, ya. Di sini yang kesembilan, sunat mengangkat. Bila angkat itu perbuatan. Mana sunat hay'ah fi'liyah, jenis perbuatan. Iaitulah angkat tangan tadi seperti takbiratul ihram juga angkat dia. Ya, bila tu hendak rokok. Lepas dia kita habis Fatihah dan baca surah, kita nak rokok tu kita angkat tangan. Kalau kita turun senyap aja dan tak angkat tangan, sembahyang tu sah tapi kurang pahala dia. Ya, maka nak turun ke rokok tu ada dua tu sunat. Satu sunat hay'ah qauliyah, iaitulah takbir tu Allahu Akbar. Yang kedua angkat tangan tu, itu pun sunat hay'ah fi'liyah. Dua. Dan tatkala bangkit daripada rokok, ya, bacaan dia tu lain, bukan takbir tu, bacaan sami Allah liman hamidah, tapi sunat angkat tangan sama juga. Ya, permulaan angkat keduanya bersama dengan angkat kepala ni. Itu maknanya sunat angkat. Ada pun turun kepada sujud, itu sunat ucap takbir saja, tak sunat angkat tangan. Di tempat angkat tangan ni, kena jaga juga. Kalau tidak silap kan boleh batal sembahyang. Contoh, tengok yang ke-10. Dan demikian lagi sunat mengangkatkan dua tangan bila tatkala bangkit dari tasyahud awal kepada qiyam. Kita baca tasyahud awal sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita baru bangkit. Bangkit tu sunat, bangun angkat tangan tu angkat. Itu saja. Ada pun rakaat pertama pergi kepada rakaat kedua, ya, rakaat ketiga pergi keempat, itu semua tak sunat angkat. Lepas sujud kedua tu bangun terus pegang ni. Kalau kita angkat, jaga. Itu dikira tu. Ya, mana ghairul masyru', benda yang syarak tak buat kita kira. Sekarang dah gerak dua tangan, kira dah bergerak kan.
Kalau digerak campur kepala dieling je, batal semayang. Kan? Ada jenis keling kepala kan. Dia angkat dengan dieling kepala satu, campur dengan ni, batal tu, tak perasan. Sebab ni ghairul masyru', tak disyarakkan pada rakaat lain kecuali rakaat kedua je. Rakaat kedua lepas tahiyat awal tu saja yang sunat kita angkat. Ya. Rakaat pertama bangun pergi kedua tak sunat. Ya. Rakaat ketiga 2 pergi 3, 3 pergi 4, itu semua tak sunat angkat tu. Habis. Sebab dia tu anggota besar. Kalau anggota kecil jari tu tak apa lain. Ini anggota besar, bila gerak 3 kali berturut-turut maka batal sembahyang. Yang ke-11, dan setengah daripada mengucap subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali di dalam rakaat tu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Setengah subhana rabbiyal azim saja, wa bihamdih itu ziarah daripada Abu Daud As-Sijistani. Maknanya cantuman 2 hadis. Iaitulah subhana rabbiyal azim wa bihamdih, baca 3 kali. Kalau seorang nak baca banyak pun tak apa, 7, 9, 11 boleh. Pukul semayang biasa berjemaah lagi, kita buat 3 kali lah. Dia paling tidak dia kena ada tumak nina tu. Subhanallah tu paling kurang kadar itu. Kadar masa tumak nina. Adapun bacaan atau sunat. Tumak nina wajib ya. Farka hatta tatma'inna raki'an, dalam kamu rukuk sehingga ada tumak nina dalam rukuk. Adapun bacaan ni sunat. Yang ke-12, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, maha suci, Rabbi Tuhanku, al-azim, yang maha besar, wa bihamdi, dan kepujiannya. Yang ni pula subhana rabbiyal azim a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, wa bihamdi, dengan kepujiannya. Itu dalam sujud 3 kali. Yang ke-13, dan dilebihkan pada rokoknya. Kemudian daripada tasbih jika orang munfarid. Kalau dia semayang munfarid, mana semayang seorang diri, itu mana munfarid. Lepas daripada kita lebihkan takbir rakaat kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tambah Allahumma laka raka'tu. Allahumma ya Allah, laka, bagi engkau saja, raka'tu, aku rakaat, wa bika, dan dengan engkau saja, amantu, aku sini ada terjemah dia tu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihil qadami. Artinya, Allah, aku rokok untukmu. Kita bukan rokok untuk siapa, tidak. Aku beriman kepadamu dan aku beragama Islam kerana-mu. Pendengaranku, penglihatanku, otakku dan telingaku, dan apa yang ditanggung oleh kakiku, khusyuk kepada mana seluruh badan kita lah. Mana kita tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap betul. Waktu dalam semayang ya, dia kena apa tu, betul-betul tumpu. Sebab dalam semayang tidak dibenar kita mengingat selain Allah Taala. Tak dibenar tu. Tapi apa yang berlaku, itulah yang berlaku. Ya. Belum tu kadang belum rokok dah terbagai kan. Kesana dia mengayau. Itu menandakan hatinya liar dengan Tuhan. Sebab kena asal banyakkan zikrullah supaya hati itu rapat. Allah. Dan sengaja daripada untuk mendapat akan khusyuk dalam semayang ialah apa? Tafahum ma'anil qira'ah, memahami makna-makna bacaan. Apa saja bacaan yang kita baca, mula daripada takbir ihram sampai salam, kita kena faham makna dia dan mengamati dan merenung dalam, supaya dia bagi top up qalbi kita tu biar hadir. Sebab Tuhan suruh tu, aqimis solat li zikri, dirikan semayang untuk engkau ingat kepadaku. Mana bukan dirikan semayang pergi ingat benda lain. Ya, tak sesuai, bukan tempat dia mana. Tu. Yang ke-14, demikian lagi dilebihkan kemudian daripada tasbih sujud, tasbih dua sujud tu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kemudian tambah Allahumma laka sajadtu. Tadi raka'tu, aku rakak, ini sajadtu, mana aku sujud. Wa bika amantu, dengan kau aku saja aku beriman, wa laka aslamtu, dan bagi engkau saja aku taslim, menyerahkan diri. Sajada wajhiyalladzi, dan sujudlah oleh wajahku bagi lilladzi khalaqah, yang menjadikan akan dia itu Allah Ta'ala, wa sawwarahu, dan mentaswir Allah Ta'ala yang
membentuk kita, wasyaqqas sama wa basarah, dan Tuhan ni membelah akan pendengaran dan penglihatan kita. Soalnya kalau kita lahir perut ibu, Tuhan tak belah macam tu. Lahir perut ibu buta macam nak pergi mahkamah mana awak? Tak ada mahkamah dia buat. Ya, kalau belah perut, lahir perut ibu je pekak macam. Tapi dua sifat ni tak ada dan tak pernah kita lihat ya. Itu kasih sayang Tuhan. Tuhan tak pernah jadikan dan sampai sekarang pun tak ada. Kalau ada boleh masuk hari indah dalam sejarah. Apa dia? Tuhan tutup dua sifat. Samak dengan basar. Pendengar dengan perlihat serentak. Kalau berlaku ni gila orang kan. Biasanya kalau dia pekak, orang panggil dia tak dengar, orang lambai dia nampak. Atau sebaliknya. Dia buta. Orang lambai tak nampak, tapi orang panggil dia dengar. Tapi kalau orang panggil dia tak dengar, orang lambai tak nampak, oh gila kan. Dia pun tak tahu kat mana dia. Kat mana dia, apa dia pun tak tahu. Gelap, blank habis terus. Sebab ni dua alat komunikasi. Kita ada dua-dua dekat kita. Besar tak nikmat Tuhan? Besar. Sesuai itu maknanya kita apa? Sujud tu kita baca lah. Ya? Mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup besar maknanya. Allahumma laka sajadtu, mana ya Allah aku sujud untukmu. Laka mana bagi engkau saja. Mana aku sujud, bertidak yang lain. Sebab sujud dengan sujud yang lain kufur dan tak boleh sujud kepada makhluk. Aku beriman denganmu, mana bagi engkau saja aku beriman. Tapi kata jemaah ni kita tengok kan, dia nak kuat lagi, kena Allahumma ya Tuhanku laka, bagi engkau sahaja. Baru dia kuat. Sajad tu mana aku sujud, mana aku tak sujud pada yang lain. Kalau kita kata aku sujud untukmu, itu tak berkuat sikit. Dekat anda balara ada lain tadi. Kalau kata laka dulu, dia asal dia sajad tu laka, aku sujud bagi engkau. Tapi kalau laka sajad tu lain makna. Laka sajad tu mana engkau sahaja aku sujud. Dalam tak makna dia. Dalam makna dia. Iyyaka na'budu, dengan na'buduka tak sama kan. Kalau na'buduka kami sembah akan dikau, tapi kalau iyyaka na'budu engkau sahaja yang aku sembah, lain tak ada. Lain makna. Dia ada faedah khasar tu dalam keadaan ilmu balaghah begini. Dan mukaku sujud kepada Tuhan yang mencipta, membentuk rupanya dan memberi pendengaran dan penglihatan kepadanya. Ini nikmat besar yang wajib kita kena syukur. Ya, selalu kita muhasabah tengok, kita boleh melihat di sana ada orang yang tak boleh melihat. Kita boleh bercakap, ada orang tak boleh bercakap. Kita boleh mendengar, ada orang tak boleh mendengar. Wah, besar nikmat tu. Ya, kalau boleh tukar, orang nak tukar kan. Orang tak akan tukar. Dia tak ada duit, tukarlah mata sebelah mata saya jual harga 100,000 nak. Tak apalah, orang kata tak ada pun tak boleh duit. Kan? Besar nikmat tu. Jadi itu bacaan yang menunjukkan kehampiran kita dengan Allah Ta'ala, ya, mendapatkan diri lagi dalam sujud terutama. Sebab tempat yang paling mustajab doa ialah dalam sujud, ya. Dalam hati pun tak apa, kita sujud minta apa yang paling besar, kita minta supaya hidup dan mati kita dalam iman. Itu paling besar kan. Hidup sonang macam mana sekalipun, kalau mati tak beriman tak ada apa makna. Ya, tak ada apa makna hidup tak ada iman, tak ada Islam. Mati tengok Qarun mana pergi, ya. Kita tengok dia boleh yang kaya lagi kan. Fir'aun sampai orang sujud pada dia. Hamad sampai Namrud orang sujud. Bukan kaya lagi, sujud kat dia. Sekarang kan semua dah dilambung dalam neraka kan. Tak ada apa makna. Habis. Yang ke-15 tengahnya sunat mengucap Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah telah mendengar. Mana Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Jadi mana kita rasa kita bercakap ni berdialog, seolah berdialog. Mana kita bercakap dalam pendengaran Allah Ta'ala. Serta permulaan angkat kepalanya. Maka bila berdiri dibacanya. Jadi angkat tu Sami Allah serentak tu. Sami Allahu liman hamidah. Sambung tu. Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tu kalau nak tambah lagi lah. Tuan ni. Allah, artinya wahai Tuhan kami, puji itu bagi engkau jua sepenuh langit dan bumi, juga sepenuh apa yang engkau kendaki seterusnya. Mana sebanyak mana makhluk, itulah sebanyak itu kita hendakkan pujian kita terhadap Allah Ta'ala.
Dan dilebihkan yang munfarid. Mana kalau imam cakap tu lah, ada munfarid boleh tambah. Sebab bila kita semayang berimam, kita jadi imam, kita ada satu maknanya kaedah yang diajar oleh Nabi SAW. Iza amma ahadukum an-nas fal yukhaffif. Apabila kamu jadi imam, naklah kamu ringankan bacaan. Sebab di belakang kamu tu ada orang yang tua, ada orang punya hajat dan sebagainya. Itu cara. Baginda SAW pun ada sebut dalam tafsir Ibnu Katsir, tengah semayang Rasulullah dengar suara budak kecil menangis. Rasulullah cut tu bacaan tu rokok tu mana jadi imam kena tengok makmum. Makmum ada yang tua dan sebagainya. Ini ikut kepala dia, mentang-mentang dia hafal Quran, semayang maghrib baca surah Baqarah, kan dia salam tengok orang dah tak ada. Mana pergi semua dah mubarakah. Semayang dah pendek, waktu kau pantai surah 286 ayat maut. Jadi maknanya pernah berlaku seorang daripada gubernur yang dihantar ke Yaman, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika itu di Yaman orang baru masuk Islam ramai. Jadi dia tarik surah panjang-panjang, seorang ni mubarakah. Mubarakah di semayang dia keluar. Jadi orang pun riuh kata dia orang munafik, padahal dia bukan orang munafik. Panjang tau. Maka sampai berita kepada baginda SAW. Rasulullah panggil Sayyidina Muaz, afatan ya Muaz, afatan 3 kali Nabi kata, kau nak buat fitnah kan ya Muaz. Iza amma ahadukum nas fali khafif. Bila kau semayang, kau di imam, ringankan semayang, jangan baca panjang-panjang. Baca surah-surah sederhana dah. Tarik sampai makmum ni lengur gitu. Tuan guru saya cerita pernah di Mekah tu 2 imam semayang Jumaat. Satu tu kalau jadi imam, lengur makmum. Menunggunya. Satu lagi tu kalau baca imam, dia baca kuliah, kalau Allah seronok dia orang. Sebab Mekah dulu panas kan, tujuh atas pasir. Mekah sekarang dengan terazu muzik siap dulu kan. Dan satu kes jadi seorang tua semayang dah huyung-huyung, tok imam tak surah panjang, jatuh tu jatuh, kepala tergantung ke dinding, meninggal tu. Hebat tu imam ni, jadi imam mati orang. Dia jadi imam mati orang. Tu Rasulullah kata, bila ahmadukum fal yukhafif, naklah kamu ringankan. Tu kaedah dia itu. Dia dalam semayang antara makmum imam siapa yang kuat ujian kan? Imam yang paling kuat ujian dia. Sebab apa? Kan dia di imam kan, syaitan nak sudut cucuk dia. Dia mau tarik mana-mana. Madinah ke Mekah punya suara, ke Bangladesh. Jadi kadang-kadang dia baca, jadi bacaan dia tak ikhlas. Orang ramai lagi di speed nak tarik surah panjang, nak buat lagu ni, habis terlokot semayang dah begitu. Luput ikhlas. Ada seorang ulama besar, wali besar di Azhar, Imam Masjid Azhar, wali besar tu, ulama besar, Syekh Ja'fari. Bila semayang tarawih dia semayang tarawih, padahal dia hafiz, ulama besar, wali besar. Jadi Imam Masjid Azhar bukan jalan-jalan. Dia baca main tarawih tu, rakaat pertama lepas Fatihah aja, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Rukuk tu satu ayat dia tu. Suka makmum. Dia kadang-kadang wali-wali ni saja dia nak test nafsu dia. Bila nafsu dia test suruh panjang-panjang nak tunjuk kat orang, dia kerat dia baca pendek je. Ambil kau, boom, dia terkajangkan nafsu ni. Tu cara dia terkajangkan nafsu kan. Itu pengalaman sufi gitu. Kau nak baca panjang kau nak tunjuk kat orang, kau baca surah pendek. Ambil bukan ku Allah, ayat satu ayat dia baca. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Dia rukuk. Rakaat kedua pula Allahus samad, Allahu akbar. Baru ya terbenam nafsu dia kan. Tu cara wali-wali dia kerjakan nafsu dia. Kau nak tunjuk kat orang, ambil kau dia. Dan dia kena semayang munfarid, mana semayang seorang diri, semayang seorang-seorang lah malam ke, tahajud ke apa, panjang nak baca, panjang baca lah. Dilebihkan, itulah ahlus sana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Artinya ahli kepujian dan kebesaran, Allah Ta'ala adalah yang layak menerima kepujian, paling berhak apa yang diucapkan oleh si hamba. Sekalian kami adalah hamba bagimu, mana ya Rab, tiada siapa dapat menghalang apa yang engkau kurniakan
dan tiada siapa yang dapat memberi apa yang engkau halang, ya, dan tiada sebarang usaha yang boleh menghalang habuan seseorang dari engkau. Maknanya itu satu akidah besar ni, ya. Tak ada siapa boleh blok kalau Tuhan bagi, dan tak ada siapa boleh bagi kalau Tuhan blok. Habis. Ar-Razzaq huwallah, yang memberi hakikat ialah Allah Ta'ala. Itu semua ayat suntikan keimanan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya. Habis. Dan satu lagi yang ke-16 ialah setengahnya sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh dan pada witir nisfu yang kedua. Mazhab Syafi'i nisfu kedua, malam 15, malam 16. Kalau mazhab Imam Malik, dia baca kunut malam awal lagi, 30 malam tu dia baca. Itu mazhab Maliki. Ada mazhab Syafi'i kita baca nisfu tsani, nisfu yang kedua, mana 15 malam 16 pada bulan Ramadan. Dan pada tiap-tiap semayang jika kedatangan bala atau percubaan, ya, satu kita baca kan, bila saudara kita di Palestin ke banyak orang baca kunut, dia panggil kunut nazilah. Ni ada setengah pula kata tak ada sunat kunut, kan? Ada mazhab tak kunut, tapi jangan jadi heboh. Macam Hambali, dia tak baca kunut, kan? Ada dia tak baca dah. Ini pula dia tak baca kunut, dia bid'ahkan orang lain. Baca kunut bid'ah, tak ada hadis. Kau tak jumpa hadis lain berlambak ada. Ya. Dalam hadis Nabi kata apa? Yakunutu. Maka Nabi SAW yakunutu hatta yufariqud dunya. Adalah Nabi membaca kunut sehingga dia bercerai dengan dunia, macam dia wafat. Ada tengok dalam I'anatul Talibin ada. Kata ada hadis tentang ni. Masalah benda ni kadang-kadang ijtihad. Bila ijtihad jangan kita bising. Nak buat, tak nak buat sudahlah kan. Benda khilaf dia boleh pilih, tak ada apa. Ini jadi masyarakat rosak. Orang dah baca kunut, dia datang ustaz tak kunut pula, tak kunut, jangan kunut, haram, bid'ah. Wah, gila ni ustaz gilo punya. Ustaz tu panggil ustaz gilo punya. Ngaji tak habis ni. Bacaan ni, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alait, wa innahu la yazillu man walait. ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Kalau sallallahu kita guna wasallam, kalau salli wasallim, ya, itu jaga pengal amar dengan amal, kalau mati dengan mati, pakai bahasa Arab. Artinya, ya Allah, tunjukilah daku jalan orang yang engkau telah berikan petunjuk. Kan? Pagi kita minta hidayat, petunjuk dengan Tuhan. Afiatkanlah daku sebagaimana orang yang engkau afiatkan. Kita nak sihat, zahir batin. Semua ada dalam kunut besar tu. Dan kurniakanlah tanggungjawab kepadaku sebagai yang engkau kurniakan, tanggungjawab. Dan berkatilah daku pada apa jua yang engkau kurniakan, sebab ada keberkatan. Peliharalah daku daripada segala kejahatan yang engkau ciptakan, sesungguhnya engkau yang melaksanakannya. Tidak siapa dapat melaksanakan terhadap engkau. Maknanya engkau takdir yang menghukum, bukan kita yang menghukum. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat menghina orang yang engkau jadikan sebagai kawan. Maknanya apa? Orang yang bergantung dengan Tuhan, tunduk pada Allah, tak ada siapa boleh hina dia. Dan tiada siapa yang dapat mulia orang yang engkau musuhi. Mana orang yang memusuhi Allah tak akan dapat mulia. Orang yang tidak tunduk perintah Tuhan, dia tak akan dapat kemuliaan dunia dan akhirat maknanya. Maka berkatkanlah engkau serta maha tinggi pujian itu bagimu. Jualah apa yang engkau ciptakan, semua milik Allah. Aku memohon keampunan kepadamu serta bertaubat terhadapmu. Itu yang besar kerja kita ialah minta ampun dan bertaubat di kesilapan kita. Semoga Allah Ta'ala kurniakan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami, itu Nabi besar kita Muhammad SAW dan ahli keluarganya dan sekalian sahabatnya. Kalau imam dibaca dengan lafaz jamak, ya Allahumma hdini, dia tukar Allahumma hdina. Tapi kalau imam dia baca Allahumma hdini, makmum tak yamin. Dia baca seorang dia. Dia kena ubah domel lah.
Allahumma hadini seorang, kalau Allahumma hadina, ya Allah berilah kami, tadi berilah akan hamba petunjuk. Kalau ramai maknanya kami, itu ubah domir je lah, ya. Itu di antara sunat-sunat yang dituntut dalam sembahyang yang perlu dijaga dan diperkemaskan lagi maknanya. Kemudian yang ke-17, wallahu a'lam.